Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung bab 4 untuk tajuk operasi set. Kita akan pergi kepada subtopik bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 113. Okey. Standard pembelajaran untuk subtopik tersebut adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey. Jadi ni bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey, kita terus. Okey, terus kepada contoh 11, buku teks muka surat 113. Okey, sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengakap di tepi sungai. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak. Okey, ada dua aktiviti iaitu berkayak dan memancing ikan. 18 orang murid berkayak. Okey, 18 orang murid berkayak. Tadi 26 orang murid tu menyertai program pengakap, itu adalah jumlah. Okey, 18 yang berkayak, 15 orang murid memancing ikan, manakala 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti berkayak dan memancing ikan. Okay, jadi soalannya di sini, berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Okey, jadi kita akan terus kepada memahami masalah. Okay, kita akan keluarkan maklumat daripada pernyataan soalan tadi. Okay, jadi jumlah murid tadi yang cikgu beza-bezakan kalanya tu. Okay, maklumat untuk jumlah murid adalah 26. Okey, untuk yang berkayak, okey, jumlah murid yang berkayak 18, memancing ikan 15 dan berkayak dan memancing ikan adalah 9. Okey, berkayak dan memancing ikan. Jadi kalau di sini, okey, dan di situ akan ada berlaku persilangan set. Okey. Okey, kita tengok seterusnya merancang strategi. Okey, jadi macam biasa, set semesta adalah untuk jumlah murid. Kita wakilkan dengan set A untuk murid yang berkayak, set B murid yang memancing ikan. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat di sini? Okey, lukis dahulu sebuah gambar raja van untuk mewakili semua maklumat yang diberikan. Okey, jadi di sini setelah kamu lukis nanti kamu akan hitung jumlah murid yang berkayak sahaja, jumlah murid yang memancing sahaja, jumlah murid yang tidak terlibat dalam aktiviti, dan jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut. Okey, jadi kalau jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti ini, okey, ada dua aktiviti kan, iaitu berkayak dan memancing ikan. Jadi kalau kita mau jumlahkan, maksudnya kita akan satukan, okey, set A kesatuan dengan set B. Okey, kita mau dia punya jumlah. Okey. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada melaksanakan strategi. Okey. Jadi ini adalah gambar raja van untuk mewakili kedua-dua set itu. Okey, set A tadi untuk aktiviti berkayak dan set B adalah untuk aktiviti memancing ikan. Okey. Jadi tadi ada dinyatakan 9 orang pelajar berkayak dan memancing ikan. Okey, jadi untuk kamu hasilkan kamu punya gambar raja van, okey, di sini akan ada berlaku persilangan set. Jadi kalau kamu lukis kamu punya gambar raja van, okey, oleh kerana ada dua set sahaja, maka ini adalah dia punya persilangan set, di mana bilangan pelajar yang mengikuti aktiviti berkayak dan pada masa yang sama dia ikut juga memancing ikan. Jadi 9 ini adalah untuk jumlah murid yang berkayak dan memancing ikan. Okey, jadi macam mana kita mau tahu? Kita mau tahu berapa jumlah murid, bilangan murid yang berkayak sahaja. Okey, ini adalah kawasan untuk murid yang mengikuti aktiviti berkayak sahaja. Ini pula yang memancing ikan sahaja. Ini pula kedua-dua berkayak dan memancing
ikan. Okey, jadi macam mana kita mau cari bilangan murid yang berkayak sahaja? Kita akan tolakkan dengan jumlah keseluruhan berkayak. Tadi dia berikan sebanyak 18 orang murid. Jadi kita akan tolak dengan 9, okey, iaitu ini. Kita dapat 9. So, bilangan murid yang mengikuti aktiviti berkayak sahaja adalah 9 orang murid. Okey, 18 tolak 9 sama dengan 9. Okey, seterusnya. Memancing ikan sahaja. Okey, bilangan untuk memancing ikan tadi keseluruhannya adalah 15. Okey. Okey, jadi di sini yang ini kita tidak boleh kira sebab itu adalah untuk aktiviti berkayak dan memancing ikan. Jadi kita mau tahu yang berkayak memancing ikan sahaja. So kita akan tolakkan 15 tolak dengan 9. Jadi 6 adalah bilangan murid yang mengikuti aktiviti memancing ikan sahaja. Okey. Okey. Jadi kita sudah dapat bilangan murid yang mengikuti aktiviti berkayak sahaja dan memancing ikan sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada jumlah murid yang tidak terlibat dalam aktiviti. Okey, tadi jumlah murid keseluruhan adalah 26. Okey, jumlah murid yang mengikuti aktiviti adalah yang dalam bulatan set ni sahaja, iaitu bulatan untuk set A dan bulatan set B. Okey, jadi keseluruhan ni kita akan tolak dengan bilangan murid yang berkayak sahaja, bilangan persilangan berkayak dan memancing ikan, dan bilangan murid yang memancing ikan sahaja. Jadi kita akan dapat 2 orang murid yang tidak terlibat dalam aktiviti. Jadi 2 tu akan berada di mana? 2 tu akan berada di luar. Okey, seterusnya. Okey, soalan utamanya, jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Okey, jadi macam mana kita mau dapatkan jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut? Okay, kita akan ambil bilangan set A kesatuan dengan set B. Set A kesatuan dengan set B. Jadi kita boleh buat dengan menolakkan sahaja jumlah keseluruhan dengan jumlah pelajar yang tidak mengikuti aktiviti. Jadi kita dapat 24 orang. Ataupun kamu boleh tambahkan 9 tambah 9 tambah 6. Jadi kita akan dapat nilai yang sama, iaitu seramai 24 orang murid yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Okey, seterusnya. Contoh 12, buku teks muka surat 114. Okey. Soalannya, sebanyak 100 orang dewasa terlibat dalam kajian. 100 dewasa terlibat dalam kajian mengenai bahan bacaan yang menjadi pilihan utama mereka. Okay, 40 orang murid memilih surat khabar. 25 orang murid memilih majalah. 18 orang murid memilih buku cerita. Murid pula orang dewasa ya, sorry. Okay, 8 orang memilih kedua-dua surat khabar dan majalah. 7 orang memilih kedua-dua majalah dan buku cerita. 5 orang memilih surat khabar dan buku cerita. 3 orang memilih ketiga-tiga bahan bacaan. Okey, soalannya, berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Okey, jadi kita tengok. Kita pergi kepada memahami masalah dahulu. Okey, jadi kita keluarkan maklumat jumlah orang dewasa. Okey, jumlah orang dewasa tadi dia sebut mula-mula 100 orang. Okey, seterusnya untuk yang memilih bahan bacaan surat khabar 40 orang, surat khabar dan majalah 8 orang, surat khabar, majalah dan buku cerita 3 orang, surat khabar dan buku cerita 5 orang, majalah sahaja 25 orang, buku cerita 18 orang, dan yang terakhir majalah dan buku cerita 7 orang. Okey? Okey. Seterusnya kita pergi kepada merancang strategi.
Okey, jadi macam biasa, set semesta adalah jumlah orang dewasa. Kita wakilkan set P untuk surat khabar, set Q untuk majalah dan set R untuk buku cerita. Okey, jadi kamu hendaklah melukis sebuah gambar raja Venn yang mewakili semua maklumat yang diberikan tadilah. Okey, jadi kita kena kira, hitung jumlah orang yang pilih surat khabar sahaja, jumlah orang yang pilih majalah sahaja, jumlah orang yang pilih buku cerita sahaja, dan jumlah orang yang tidak memilih sebarang bahan tersebut. Okey, jadi ini adalah jumlah, ini adalah pelengkap. Jadi kalau kita tulis A kesatuan B kesatuan C dan kita tulis pelengkap, dia mewakili ayat inilah, tidak memilih sebarang bacaan. Sebab kalau kita satukan set A kesatuan set B kesatuan set C, tidak ada pelengkap, itu maksudnya dia memilihlah bahan bacaan, bilangan jumlah orang yang memilih ketiga-tiga bahan bacaan. Yang ini kita mau tidak memilih sebarang bahan tersebut. Okey, melaksanakan strategi. Okey, jadi ini gambar raja Venn untuk mewakili ketiga-tiga set tersebut. Set P tadi untuk surat khabar, set Q untuk majalah, set R untuk buku cerita. Okey, jadi kita masukkan dahulu maklumat-maklumat yang dia berikan tadi yang melibatkan persilangan. Okey, yang pertama dia ada bagi maklumat tadi surat khabar, majalah dan buku cerita sebanyak seramai 3 orang. Jadi ini menunjukkan persilangan untuk ketiga-tiga set. Jadi dia berada di sini. Okey, seterusnya ini 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey, yang ini adalah kawasan untuk persilangan antara surat khabar dengan majalah. Okey, jadi di situ dia ada bagi maklumat surat khabar dan majalah jumlahnya 8. Okey, tapi di sini dia sudah ambil 3 kan? Jadi kita tulis dia punya baki, kita akan tolak 8 tolak dengan 3, jadi kita dapat 5. Okey, jadi kita tulis 5 sahaja di situ sebab kawasan ini adalah kawasan yang diwakili berlakunya persilangan surat khabar dengan majalah. Okey, seterusnya majalah dan buku cerita. Okey, majalah dan buku cerita. Majalah, buku cerita ada 7 orang. Okey. Okey, ini kawasan majalah dan buku cerita. Okey, ini adalah kawasan majalah dan buku cerita dan kita sudah tulis tadi 3 kan? Jumlahnya 7. So, kita akan tolakkan 7 tolak 3 dapat 4. 4 tu kita tulislah di sini dia punya baki. Okey, seterusnya surat khabar dan buku cerita. Surat khabar dan buku cerita. Okey, jumlahnya ada 5. Okey. Di mana kawasan surat khabar dan buku cerita? Sini. Ini adalah persilangan surat khabar dan buku cerita. Okey, jumlahnya 5 dan kita sudah tuliskan tadi mula-mula persilangan antara ketiga-tiga set iaitu 3. Jadi jumlah keseluruhannya 5, maka 5 tu kita akan tolak dengan 3. Jadi kita hanya perlu tulis bakinya lagi, situ adalah 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang pertama, surat khabar sahaja. Okey, surat khabar sahaja, jumlah keseluruhan surat khabar adalah 40. Okey, jadi kita mau tahu jumlah orang yang memilih bahan bacaan surat khabar sahaja. Mana surat khabar? Surat khabar. Okey, ini adalah surat khabar sahaja. Surat khabar sahaja. Sorry. Ya. Okey. Surat khabar sahaja di kawasan ini. Okey, kita mau tahu kawasan yang ini sahaja. Untuk surat khabar keseluruhannya
termasuk sini. Okey, jadi untuk mengetahui surat khabar sahaja, kita akan tolak dengan jumlah keseluruhan yang memilih bahan bacaan surat khabar. Tolak dengan 5. Okey, tolak 5, tolak 3, tolak 2. Jadi untuk surat khabar sahaja kita dapat baginya situ 30. Okey, seterusnya untuk majalah sahaja. Okey, majalah sahaja. Majalah keseluruhannya adalah 25. Okey, kita akan tolak dengan yang persilangan itu 5, 3 dan 4. Jadi kita dapat di situ pun 30. Okey. Sorry silap. Cikgu lupa pula tukar sini. Bukan 30 ya, 13. Okey, jadi di sini adalah 13. Okey. Seterusnya buku cerita sahaja. Okey. Untuk yang buku cerita keseluruhan adalah 18 orang dan kita tolak dengan mana kawasan buku cerita sahaja ni. Ni ya, kawasan buku cerita sahaja ini. Keseluruhan kawasan buku cerita termasuk sini. Jadi yang ini nih 2, 3 dan 4 kita akan tolak dengan 18. So kita akan dapat 9. Jadi di situ adalah 9. Okey, seterusnya yang terakhir. Jumlah orang yang tidak memilih sebarang bahan tersebut. Jumlah yang tidak memilih sebarang bahan tersebut, kita akan tolakkan jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan tadi adalah 100. Tolak semua yang ada di dalam set P, set Q dan set R. Okey, jadi 100 tolak 5, tolak 3, tolak 4, tolak 2, tolak 30, tolak 13, tolak 9. Sini tadi 30, sini tadi, ni silap tadi ya. Cikgu lupa mau tukar. 13 tolak 13. Di sini tadi 9. Okey, jadi kita akan dapat jumlahnya adalah 34. Okey, jadi 34 ini berada di luar ya. Sebab tidak memilih sebarang bahan tersebut. Kalau yang memilih itu semua akan berada di dalam bulatan set ketiga-tiga set itu, iaitu set P, set Q dan set R. Okey. Okey, jadi selesai untuk penyelesaian masalah melibatkan kesatuan set. Okey, jadi cikgu harap selepas ini cikgu akan bagi kamu latihan dan kita akan bincang selepas itu. Okey, jadi terima kasih. Sebarang masalah, sebarang soalan, sila tanya dengan cikgu ya. Okey, assalamualaikum.